Salam sejahtera murid-murid. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang kebijaksanaan Ton Perak. Antara kebijaksanaan Ton Perak ialah dari segi pentadbiran, pertahanan, hubungan diplomatik, agama Islam, dan juga dia mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka. Kebijaksanaan Ton Perak. Kebijaksanaan Ton Perak telah menyumbang kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Kebijaksanaan beliau dapat dilihat dalam bidang pentadbiran, pertahanan, hubungan diplomatik, pengembangan agama Islam dan juga mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jadi kita akan lihat dari segi pentadbiran. Ton Perak berjaya mewujudkan kerjasama yang erat antara Sultan dengan pembesar dalam kerajaan. Okey, jadi ini sangat penting kerana ada hubungan yang erat antara Sultan dengan pembesar dalam sesuatu pentadbiran. Jadi kerjasama ini dapat meluaskan Empire Melaka meliputi tanah Melayu, pantai timur Sumatera dan juga Kepulauan Riau Lingga. Jadi dari segi pentadbiran ni, Ton Perak ni dia berjaya mengeratkan hubungan pembesar dan juga Sultan. Okey, yang ni yang berwarna pink ni, warna pink ini semua ialah Empire Kesultanan Melayu Melaka. Maksudnya dia adalah milik Kerajaan Melayu Melaka. Ni nampak ni. Yang ni semua ni ialah milik Kesultanan Melayu Melaka. Betapa kuatnya Kesultanan Melayu Melaka dahulu. Yang ni contoh peta pada masa sekarang. Bayangkan ni semua telah dimiliki oleh Melaka dulu. Yang kedua, dari segi pertahanan. Okey, Ton Perak mengarahkan supaya jamong dipasang pada setiap pokok bakau di sepanjang pantai. Jadi tentera Siam pun rasa takutlah. Dia ingatkan banyak askar yang sedang bersedia untuk menentang mereka. Semua tengah angkat jamong. Jadi dia ingat ramai orang lah. Okey, kalau ingat ramai sangat, dia pun cabut lari dulu. Jadi tentera Siam membatalkan hasrat untuk menyerang Melaka. Mereka menyangka ramai tentera Melaka telah bersiap sedia di sepanjang pantai tersebut. Jadi ini dapat membuktikan yang Ton Perak ni sangat bijak. Dia gunakan teknik ini, iaitu meletakkan jamong di sepanjang pantai saja. Siam ni terus tak jadi nak serang. Dia buat mereka ni nampak Melaka ni lagi ramai, lagi bersedia untuk serang mereka. Okey, yang ini ialah jamong. Jamong. Okey, dari segi diplomatik, Ton Perak berjaya mengekalkan keamanan dan juga menjamin keselamatan Melaka daripada ancaman luar. Ton Perak menulis surat kepada Raja Siam untuk menjalinkan hubungan persahabatan. Okey, jadi Raja Siam pun menyambut baik hasrat tersebut. Okey, jadi kira Ton Perak ni dia kekalkan keamanan tu daripada ancaman luar dengan dia berkawan lah. Dia berkawan dengan negara lain, dia berkawan dengan Siam. Jadi sangat bijak Ton Perak ni. Dari segi pertahanan tadi, diplomatik, dari segi agama Islam pula, Ton Perak merupakan seorang pembesar yang berpegang teguh kepada ajaran Islam. Ton Perak menggalakkan kedatangan ulama ke Melaka dan juga menasihati Sultan. Jadi Ton Perak juga menasihati Sultan supaya memerintah kerajaan mengikut ajaran Islam. Okey, jadi Ton Perak ni telah buat macam-macam untuk kerajaan Melaka ni. Siap menggalakkan kedatangan ulama-ulama ke Melaka lagi untuk menasihati Sultan tentang ajaran Islam ini. Yang terakhir adalah Ton Perak dia juga bijak dalam mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka ni daripada runtuh. Contohnya dari peristiwa Desta Raja Muhammad jatuh terkena bola raga yang disepak oleh Tun Besar. Okey, Raja Muhammad ni ialah anak Sultan Mansur Shah. Raja Muhammad ni ialah anak Sultan. Tun Besar pula ialah anak kepada bendahara Ton Perak ini. Okey, jadi macam mana nak settle ni? Okey, jadi kita dengar sedikit cerita daripada Cikgu Tan. Jadi dalam Sulalatus Salatin, anak Sultan Mansur Shah yang bernama Raja Muhammad ni ialah anak kepada Sultan Mansur Shah. Jadi dia akan dirajakan di Melaka. Tetapi pada suatu hari ni, Raja Muhammad, iaitu anak kepada
Sultan Mansur Shah, dia pergi menunggang kuda di kampung Bendahara Tom Perak ini. Jadi pada masa itu Tom Besar, dia itu anak Bendahara Tom Perak, sedang bermain sepak raga dengan geng-geng dia lah. Jadi Raja Muhammad pun lalu. Jadi ketika Tom Besar sedang main sepak bola raga tu, terkenalah Desta Raja Muhammad tu. Terkenalah dia punya tengkolok tu, pun jatuh ke tanah. Jadi Raja Muhammad pun jatuh dan marah. Jatuh Desta kita oleh Tom Besar. Maka ditikamnya Tom Besar, kena belikat terus ke hulu hati, lalu rebah mati. Kiranya Raja Muhammad ni telah membunuh Tom Besar. Jadi gempa lah, jadi kucak kacir lah, huru hara. Jadi semua anak buah bendahara pun keluar dengan alat senjatanya. Tetapi pada masa itu Bendahara Tom Perak, dia keluar dan bertanya, apa sebab gempa ini? Maka jawab orang itu, anak kandar Tom Besar mati dibunuh oleh Raja Muhammad. Lalu kata bendahara, mengapakah kamu semua berlengkap ini? Jadi anak buah pun katalah, kami semua hendak membalas akan kematian saudara kami semua. Jadi bendahara pun cakap, hei, hendak dehakakah kamu? Hendak dehakakah kamu? Bersurailah kamu semua, kerana istiadat hamba Melayu tidak pernah dehaka. Demi anak raja seorang ini, janganlah kita petuan dia. Maksudnya anak raja seorang ni jangan kita petuan dia. Jadi setelah Sultan Mansur Shah ni tahu tentang gempa ini, maka baginda pun bertanya, apa yang dikempakan oleh orang itu? Jadi dia pun tahulah bahawa Tom Besar, anak kepada Bendahara Tom Perak ni, telah dibunuh oleh anak Sultan Mansur Shah ini, iaitu Raja Muhammad. Jadi Sultan Mansur Shah tahu yang Tom Perak ni kata bahawa adat hamba Melayu tidak pernah dehaka, tetapi akan kita petuankan anak raja seorang ini, janganlah. Maka Sultan Mansur Shah pun panggil lah Raja Muhammad ni. Dia sangat muka akan anak kandangnya. Dia sangat marah kepada anak kandangnya Raja Muhammad. Celaka engkau ni, apakah daya engkau ditolak? Bumi Melaka. Jadi Raja Muhammad ni pun dia dihantar ke Pahang dan dirajakan di Pahang. Tak boleh jadi raja di Melaka. Dalam cerita ni kita dapat lihat bahawa Tom Perak ni sangat bijaksana lah dalam mengatasi huru hara yang berlaku ni. Sewaktu tercetusnya pembunuhan ini, dia tidak bertindak terburu-buru. Sebab kalau dia bertindak terburu-buru dan balas dendam, Kesultanan Melayu Melaka ni mungkin akan runtuh. Dengan Tom Perak ni dia berfikir dengan logik. Dia berfikir bahawa anak sultan yang bunuh anak dia, tetapi bukan sultan yang suruh bunuh, bukan sultan yang suruh dia bunuh. Jadi kiranya Tom Perak ini dia sangat taat setia kepada sultannya, walaupun anaknya dibunuh oleh anak sultan itu. Diharaplah bahawa anak Sultan Mansur Shah ni tidak menjadi raja di Melaka, tetapi dia jadi raja di Pahang. Kesimpulannya, kebijaksanaan Tom Perak dalam mentadbir, mempertahankan kerajaan dan membuat keputusan yang tepat telah mendapat kepercayaan sultan dan telah memberikan kegemilangan kepada kerajaan Melayu Melaka ni.